Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Minta tolong supaya ada sahabat yang mungkin ada anak di sebelah ataupun sendiri-sendiri supaya sendiri-sendirilah saya kira. Soft reminder lah kepada semua ya, supaya tidak ada gangguan dari segi catatan ataupun lukisan semasa dalam kuliah pun, supaya dapat dilihat anak-anak. Mungkin ada yang masuk ataupun try lukis supaya dia terganggu lah, insyaAllah ya. Tidak, asyik kerja saya nanti nak memadam teks tu je nanti. Baik, tak apa ya sahabat-sahabat ya, bagi soft reminder. Baik, kita semua dengar ke insyaAllah? Suara saya semua dengar ke? Dengar. Suara boleh dengar ke semuanya insyaAllah? Okey, ada sahabat yang respon. Okay, terus ya insyaAllah kita boleh mulakan insyaAllah. Dan minta maaf sebab saya baru siapkan nota, edit nota sikit. InsyaAllah kita boleh mulakan, dan terlebih dahulu seperti mana yang kelaziman kita ulang kaji sedikit dulu pelajaran yang sebelum ini, di mana kita telah pun pada pelajaran nombor 3, nombor 4, nombor 3 pada hari Sabtu dan nombor 4 pada hari Ahad yang lalu. Kalau nombor 4 tu tidak begitu sangat sebab kita sembang-sembang ataupun belajar untuk bercakap Arab kan. Pada malam 3 tu, hari Sabtu, malam Ahad, seperti malam ini pada minggu lalu. Apa yang kita belajar adalah setiap kalimah Arab akan terbina daripada 3 kategori ataupun salah satu daripada 3 kategori. Itu maksudnya. Salah satu daripada 3 kategori. Sama ada ianya merupakan kategori isim, iaitu kata nama, kalimah yang menunjukkan nama. Yang kedua adalah kategori fi'il, iaitu kalimah yang menunjukkan kata kerja. Dan yang ketiganya adalah huruf, iaitu kalimah yang mana bukan kategori nama, bukan juga kategori fi'il. Maka dia adalah isim, maka dia adalah huruf ya. Dan kita juga menyebutkan bahawa untuk kita mengenal pasti ataupun mengkategorikan kalimah tersebut sama ada ia isim atau fi'il atau huruf, kita ada 2 cara. Satu iaitu dengan melihat kepada makna, satu lagi melihat kepada tanda. Untuk kategori ataupun pendekatan yang pertama, cara pertama untuk mengesan kategori kalimah ini iaitu dengan menggunakan kamus. Kalau kita nak tengok apa makna dia, makna perbuatan ke, makna nama ke, atau bukan kedua-duanya yang disebut sebagai huruf, maka kita bergantung kepada kamus. Ini cara yang pertama. Ketika mana kita mendapati dengan cara pertama tu dan guna kamus, ketika mana kita mendapati perkataan itu menunjukkan makna manusia, binatang, tumbuhan, benda, negara, sifat, maka ia adalah merupakan isim. Sedangkan kalau sekiranya kita melihat daripada kamus tersebut, perkataan itu menunjukkan makna perbuatan atau tingkah laku, maka ia akan dikategorikan sebagai fi'il. Dan sekiranya perkataan itu menunjukkan, minta tolong ni siapa ni, tolong pastikan anak-anak kalau ada atau siapa yang ini. Baik, saya ulang balik. Kategori yang ketiga ni, kalau sekiranya ada perkataan itu, perkataan tersebut menunjukkan bukan makna isim, bukan juga makna fi'il, maka dia adalah kategori harf. Dari sudut makna, contoh kita buka kamus, tiba-tiba kita tengok situ di atas. Di atas ini bukan perbuatan dan tidak juga menunjukkan makna nama, tempat ke, binatang ke sebagainya kan, orang ke.
negara bukan atas, maka tidak perbuatan, tidak juga kata nama, maka dia kategori yang ketiga iaitu haram. Ini berdasarkan kepada makna. Apa cara dia? Iaitu kita kena bergantung kepada kamus, ya. Itu yang kita bincang satu ketika dulu awal-awal tu, iaitu kalimah Arab ni antara ilmu yang sangat penting yang ada adalah ilmu perkamusan. Sekiranya ia membabitkan makna bagi setiap perkataan. Baik, itu pendekatan atau cara yang pertama. Cara yang berikutnya, cara kedua. Cara kedua ini adalah berdasarkan tanda, iaitu kita dapat mengkategorikan sesuatu kalimah Arab itu berdasarkan tanda. Untuk kategori atau pendekatan yang kedua ini, kita kena guna ilmu nahu. Kita kena guna ilmu nahu. Siapa ni? Kita kena guna ilmu nahu. Baik. Minta sahabat-sahabat tengok sikit. Kiri kanan depan belakang ada tak? Ataupun minta maaf takut ada yang scammer masuk. Kalau grup yang grup Telegram yang satu lagi tu kerja nasib baik ada bot kat situ kan. Ada bot kat situ, dia boleh control lah. So harap kita tengok masing-masing tengok ada kiri kanan depan belakang kita. Kalau ada anak-anak yang mungkin melukis, minta tolong jaga. Baik, terima kasih. Okay, seterusnya kita sambung lagi. Tadi saya kata apa? Cara ataupun pendekatan yang kedua adalah berdasarkan kepada pendekatan kita lihat tanda. Dan untuk kita tahu apa tanda-tanda tu, kita kena belajar lah. Apa ilmu kita nak guna pakai? Ilmu saraf ke? Ilmu balaghah ke? Atau ilmu apa? Iaitu ilmu nahu dipanggil. Ilmu nahu. Melalui ilmu nahu, maka kita akan dapat mengetahui sesuatu itu kategorinya adalah isim atau fi'il atau huruf. Kita lihat. Untuk ilmu nahu ni banyak kitab sebenarnya. Banyak kitab. Salah satu kitab yang ni saya dapat daripada perkongsian seorang sahabat dalam bahasa Indonesia, tapi kalau saya nak pilih yang ni rasa tidak ikut format saya lah, maka saya tengok yang sesuai tu saya ambil, kalau tidak saya gabungkan, kalau tidak saya tak ambil, kalau sesuai saya pilih-pilih, saya kerat-kerat jadikan sebagai nota saya. Itu lebih mudah untuk saya berikan kefahaman tuan-tuan, sebab mengikut cara ataupun pendekatan penyampaian saya kepada semua ikhwah. Kalau saya terikat dengan satu buku, masalahnya adalah masing-masing pengarang ada pendekatan masing-masing yang mungkin tidak dengan cara yang saya fikir patut didahulukan. Saya fikir ini kemudian kan. Ialah pengalaman masing-masing. Penulis juga mempunyai pandangan beliau dan pendekatan ini saya pilih. Saya akan pilih sebab tu tuan-tuan tengok kadang-kadang ada gabung beberapa nota. Tuan-tuan boleh lihat. Macam yang ini saya ambil daripada imej-imej yang boleh membantu saya untuk memahami perkara ini. Ya. Baik. Ada scammer ke yang boleh masuk dalam kuliah? Okey, minta maaf. Baik. Seterusnya, kitab yang saya pilih adalah kitab Jurrumiyah, dan minggu lalu kita sebut apa keistimewaan kitab ni. Kan? Dia sangat penting lah bagi saya. Kalau kitab Jurrumiyah ni, dia ringkas cara dia menyampaikan atau susunan penyampaian tu sangat bagus. Walaupun ringkas, tak apalah kita susah-susah sikit untuk ilmu kan. InsyaAllah kan. Baik, seterusnya saya tak nak sentuh lah tentang buku ni bagaimana, sebab kita dah sentuh dah minggu lepas, dan sahabat-sahabat ikhwah boleh rujuk rakaman yang saya lakukan. Sebagai makluman, ada juga mungkin sahabat-sahabat pada semalam itu hari Khamis malam, malam Jumaat, 2 hari lepas lah, saya ada di program Taksil Ilmi dengan Baitur Rahmah. Di situ ada saya sentuh sedikit sebanyak tentang ilmu nahwu ni. Baik, mungkin boleh lihat rakamannya di sana, dan saya juga dah sharekan di channel Telegram. Baik. Seterusnya, inilah yang kita sebutkan minggu lepas tentang pengarang dia, dan kita sebut apa? Ini masih lagi ulang kaji yang lepas. Kata muallif apa dia? Kata anwa'ul kalam. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i
Kalau yang minggu lepas tak ada baris. Minggu ni saya sempat adjust, saya bagi dia baris dulu, saya pilih yang ada baris. Okay, anwa'ul kalam, al-kalam huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wal lam. Waw ni, tuan-tuan nampak waw ni bermaksud dan. Okey, dan macam ni. Bil khafdi wa tanwini, waw dekat sini dipanggil dan. Wa dukhuli alifi wal lami, waw di sini diterjemahkan dengan dan, dipanggil huruf ataf. Okey, bukan perkataan tu sendiri. Wa ila, contoh dia wa ila tu adalah huruf khafat, bukan. Waw tu dan, ila tu perkataan tu. Wa an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Baik. Okey. Wa huruful qasami wa hiya al-waw wal ba' wat ta' wal fi'lu yu'rafu bi qad was sin was sawfa wa ta' at-ta'nis as-sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Baik. Al-kalamu huwa, kalam adalah lafaz murakkab mufid bil wad'i. Kategori al-kalam bicara itu adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah, iaitu difahami dengan sengaja dituturkan. Bil wad'i ini dengan sengaja dituturkan. Ini sebab satu terjemahan. Tuan-tuan kena tanya terjemahan yang kedua yang dengan sengaja dituturkan. Satu lagi terjemahan dia adalah bil wad'i, ini bermaksud dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, ya. Boleh insya-Allah, ya. Jadi bil wad'i bermaksud dengan bahasa Arab. Baik. Jadi ada dua lah terjemahan dia. Kalau kat sini dengan sengaja dituturkan atau dengan bahasa Arab. Baik. Wa aqsamuhu, pembahagiannya kalam itu salah satu ismun, isim, wa fi'lun, fi'il, wa harfun ja'a li ma'na, dan haraf yang ada makna. Ini sangat penting, harfun ja'a li ma'na. Malam ni kita akan belajar insya-Allah. Baik. Pembahagian kalam bicara itu ada 3, isim, fi'il dan huruf yang memiliki erti. Harfan ja'a li ma'na, huruf yang ada makna. Arti itu maknanya makna. Macam Samsudin dan kita berami. Ini ada arti ini. Maknanya dia ada makna, kan? Okey. Falismu yu'rafu, isim itu diketahui. Okey. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi. Saya potong-potong balik yang ni. Yang ni saya potong-potong balik, saya susun supaya tuan-tuan boleh hafal dengan terjemahan dia. Maka isim itu boleh dikenali dengan tanda khafat berbaris di bawah, tanwin, dan kemasukan alif dan lam di awal kalimah, dan kemasukan huruf khafat sebelum kalimah. Ini sengaja saya pisah-pisahkan dengan warna, walaupun saya cuba sebenarnya dengan Arab tu saya cuba nak selarikan dengan makna baris ni, makna terjemahan ni, tetapi saya tak sempat. Saya malam ni yang mana yang ini saya baru buat lah, jadi tak sempat lah. Ya, harap sahabat-sahabat lihat saja, berbeza makna tu, maknanya berbeza lah terjemahannya dekat sini. Khaldi bil khafdi sepatutnya sama warna lah dengan tanda khafat, tapi tak sempat. Isim itu dikenali dengan tanda khafat, tanwin, ada alif dan lam, dan juga ada huruf khafat. Kalau sekiranya alif dan lam di awal kalimah, huruf khafat sebelum daripada kalimah. Baik. Tak apa, nanti kita akan tengok satu-satu selepas. Apa dia huruf khafat? Wa huruful khafdi ya min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf dan lam. Kalau dari segi makna dia, min daripada, ila kepada, an dari ataupun tentang, ala di atas, fi pada ataupun di. Itu terjemahan Melayu kita lah, tengok kesesuaian. Rubba jarang atau kerap kali. Tengoklah. Farubba muballighin aw amin sami'in, kata Nabi. Kan? Berapa ramai? Itu ramai pula, bukan jarang pula. Rubba qailin yaqul, boleh jadi. Itu tak berapa ramai pula. Rubba ni, tuan-tuan kena tambah sikit mana kat sini. Jarang atau kerap. Ya? Jarang atau kerap dekat sini. B maknanya dengan ka, seperti, lam, li, untuk. Rabbighfirli wali walidayya, li wali walidayya, lam li wali walidayya. Baik.
Wa huruful qasami, begitu juga dengan masuknya huruf qasam. Diketahui bahawa kalimah itu adalah kalimah isim. Apa huruf qasam? Waw, ba dan ta. Al-wawu wal ba'u wat ta'u. Anda dah sebut tadi, waw di awal ni adalah merupakan makna bagi terjemahan dia adalah dan. Dia adalah huruf ataf. Adapun yang dimaksudkan adalah waw, ba, ta. Macam ni, waw, ba, ta. Wabillahi. Wah, macam biasanya kalau kita tengok pertabalan yang di Tuan Agong, dia Agong pegang Quran, lepas tu dia sebut apa ni, better dengan ini bersumpah, wabillahi, wow, kan, wa billahi, kan, wallahi, dia kata wallahi, wabillahi, watallahi, wallahi, wow lah, wabillahi, wow di hadapan dia, wabi, wow tu dan, billahi tu yang sebenarnya. Watallahi, waw tu dan, tallahi ta tu. Bukan wabi itu, wata tu, tapi ba ta. Waw, ba dan ta ini dipanggil huruf qasam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr. Kan? Wal asri. Jadi kita tahu al asri itu adalah merupakan kalimah isim kerana ada waw. Selain daripada al asri itu ada alif lam. Baik, kalau tak ada alif lam, andai kata waw itu adalah petanda, waw qasam itu adalah petanda bahawa isim itu adalah apa ni, kalimah itu adalah isim. Contohnya, fusta wa rabbil ka'bah. Fusta wa rabbil ka'bah. Wow. Kau telah berjaya demi Tuhan Ka'bah. Kan? Contohnya kita tengok anak kita atau sahabat kita berjaya dalam karakter dia, ataupun dia dapat jawab soalan lah, ataupun sesuatu yang menggembirakan kita atas kejayaan dia. Kita berkata fusta wa rabbil ka'bah, engkau dah berjaya demi Tuhan Ka'bah. Wa rabbi. Kan? Kadang-kadang dan saya selalu guna pendekatan yang boleh daripada hadis, kalimah-kalimah ibarat daripada hadis yang boleh menarik perhatian orang Arab, khasnya doktor syarah. Masa saya dulu, saya guna skill tu untuk markah saya dalam masa saya belajar dekat Universiti Jordan dulu kat Yarmouk. Saya guna pendekatan, saya pikat doktor saya dengan kelemahiran saya dari segi bahasa. Saya bawa ayat-ayat yang selalu dipanggil iktibas. Iktibas ni kita petik daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi, daripada syair, sebagai kita petik tu, potong-potong kita petik sebagai ayat kita. Caranya saya gunakan ini. Baca tak warabbil Ka'bah. Orang dengar, oh, dia suka lah. Sehingga kan alhamdulillah masa tu tak apa kan. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita cerita benda nikmat Allah. Pada kelebihan saya bahasa Arab tu, sebelum semester akhir, satu guru saya yang sangat keras, dianggap keras lah, nama dia Faiz Khatib. Budak Melayu panggil Faiz Khatir. Khatir bahaya. Dan saya pernah drop saya punya satu subjek di awal kerana terpengaruh dengan student ratio. Tapi dia adalah antara doktor yang saya tak boleh nak elak sebab saya usuluddin tafsir, banyak subjek dengan dia. Saya terpaksa berdepan dengan dia nak tak nak. Maka saya pun buat macam mana? Saya jaga masa kehadiran saya pastikan dia tak mark saya. Lepas tu ketika dia mengajar, saya akan duduk kat depan. Orang lain lelaki tunggu kat luar, bila dia masuk, baru dia orang masuk. Saya tak, saya masuk awal. Lepas tu saya akan pastikan dia tengok saya tengok dia. Duduk tercungkuk ke depan. Macam orang tabligh. Macam taklim, duduk kat depan. Memang betul saya buat. Sehinggalah saat akhir, bila habis exam semua, last semester, saya ambil subjek tafsir dengan dia tanya. Bila jumpa dekat koridor tu, dia tanya, Muhammad, adish bidak minal alamat. Adish bidak dia kata, Muhammad, berapa kau nak markah kau? Saya congak-congak 70 lebih, saya boleh makanlah dengan jawapan. Saya kata khalihi sab'inat. Saya kata cukup. Bagi 70 pun okey dah, 70-an pun okey dah. Khalas nu'tika 80 kata dia. Khalas, cukup. Aku bagi kau 80 markah. Saya ingat dia gurau ya. Saya dapat 80 markah, tuan-tuan. Ada ayat-ayat Arab yang kita patut guna insya-Allah. Contoh dia ayat apa ni? Ini huruf qasam ni insya-Allah ya. Itu yang dalam hadis Nabi SAW selalu kita jumpa Nabi sebut
Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Kita tahu nafsu tu adalah isim sebab walladhi. Ada waw. Alladhi itu juga isim. Kan? Walladhi nafsu Muhammadin. Waw tu demi huruf qasam. Demi jiwa Muhammad. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Okay. Lepas tu wal fi'lu yu'rafu bi qad sin saufa ta'it ta'nis sakinah. Okay. Apa terjemahan dia? Fi'il itu dikenali dengan adanya qad. Qad ini maknanya sungguh. Dia ataupun terkadang. Qad kana lakum. Bila dia qad masuk pada fi'il madhi, dia akan memberikan penegasan taukid depan dia. Sesungguhnya telah adalah bagi kamu. Jadi qad penegasan jika masuk pada fi'il tertentu. Dan dia akan memberikan makna kadang-kadang apabila dia masuk pada fi'il mudhari'. Contoh dia qad yakunu zahiban, qad yakunu zahiban ila al-madrasati, ila al-suqi. Kita kata qad yakunu kadang-kadang huwa, mana qad yakunu huwa dhamir mustatir, qad yakunu zahiban kadang-kadang dia pergi, zahiban pergi ke suq, ila suq ke pasar. Jadi kita tahu kadang-kadang sebab qad masuk pada fi'il mudhari'. Kita tahu bahawa qad kana lakum, qad adalah makna takkid, taukid dan takkid dekat sini sebab dia masuk pada fi'il madhi. Semua tu insya-Allah nanti kita akan belajar. Yang kedua, yang berikutnya sin. Dalam Quran sin saufa. Dalam Quran banyak kita jumpa sin. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblat. Ada seterusnya. Kan sayaqulus sufaha. Sin kita tahu yaqulu, walaupun kita tak tahu makna. Kalau kita nak tahu makna, kita pergi, kita kena buka kamus. Tapi kalau kita tak tahu makna, kita tahu bahawa yaqulu adalah merupakan kalimah fi'il. Confirm fi'il. Sebab apa? Sebab ada sa. Kalau saufa, saufa ya'lamun, saufa ta'lamun. Banyak kan? Dia panggil harfu taswif. Saufa. Jadi bila ada saufa, selepas saufa adalah perkataan dalam kategori apa? Fi'il. Yang berikutnya ta ta'nis sakinah. Ta, huruf ta, ta'nis perempuan, as-sakinah yang mati. Disebut ta ta'nis sakinah. Apa dia? Ta ta'nis sakinah nanti kita akan jumpa insya-Allah. Contoh dia. Baik. Okey, wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Manakala huruf pula adalah ma. Ma ni bermaksud kalimah ya. Wal harfu, kalau tadi apa dia? Wal fi'lu ma yu'rafu bi. Tak kenalah. Tapi kalau wal harfu, huruf itu ma adalah kalimah. Kalau dalam kitab pondok, belajar pondok, orang pondok akan terjemahkan barang. Dan huruf itu barang yang barang. Ma tu ma barang. Kalau masa saya belajar di Kelantan dulu, pondok, kalau kata ni ma bare, ni ma bare. Bare itu bermaksud barang lah. Sebab kita akan terjemah sesuatu. Huruf itu adalah sesuatu. Dalam konteks ini, sesuatu itu maksudnya apa? Kalimah. Dalam konteks yang kita bincang sini. Sebab kita membincangkan kategori kalimah. Jadi, ma di sini sesuatu. Apa yang. Jadi kita terjemahkan dengan apa? Kita kata adalah kalimah. Huruf itu adalah kalimah. La yasluhu ma'ahu dalilul ismi. Yang tidak sesuai. Yang tak sesuai, tak boleh ma'ahu bersamanya, bersama dengan ma itu. Hu ni adalah ma. Yang tidak sesuai bersama dengan ma itu apa? Kalimah itu tanda-tanda isim dan tidak juga sesuai tanda-tanda fi'il. Kata mudah dia, huruf itu adalah kalimah yang tidak boleh diletakkan tanda-tanda isim dan tidak juga boleh diletakkan tanda-tanda fi'il. Itu huruf adalah sesuatu, maknanya sesuatu apa? Ma lah. Ma kan? Dia adalah kalimah yang tidak memenuhi ciri-ciri isim dan tidak memenuhi fi'il. Baik. Penjelasan saya ni sudah memadai untuk tuan-tuan pegang sebagai bayangan ataupun pembayang kepada ilmu nahwu. Yang tuan-tuan nak bayar, yang tuan-tuan nak belajar ni, inilah skop dia. Skop apa? Skop perbincangan tentang kalam. Apa kalam? Sekejap lagi kita bincang insya-Allah.
Lepas tu tentang isim, tentang fi'il, tentang huruf. Isim bila jumpa fi'il, dia akan jadi apa? Lepas tu fi'il jumpa dengan isim akan jadi apa? Sebagai contoh, bila isim campur dengan fi'il, maka dia akan jadi ayat mubtada khabar. Dipanggil ayat permulaan dan cerita. Tetapi kalau sekiranya kita terbalikkan, kita tengok fi'il jumpa pula isim. Fi'il campur isim. Yang tadi fi'il isim campur fi'il. Kondisi dia lain. Lepas tu pula bila fi'il campur isim, dia akan jadi ayat fi'il dan fa'il. Itu dipanggil jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ustaz, saya dah mula pening Ustaz. Tak apa. Saya cerita dulu. Kita tak masuk dulu bab tu. Saya baru cerita. Inilah dia. Kalau tuan-tuan hafal ni, Anwa'ul Kalam ni sampai wala dalilul fi'li, maknanya tuan-tuan dah belajar dah. Mudah je. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Satu hari. Besok sambung ya. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Usaf falismu yu'rafu bil khat. Dalam tempoh seminggu dapat. Minggu depan dah jumpa balik. Kan? InsyaAllah. Baik. Seterusnya, ada orang komen. Maknanya Ustaz mengajar laju macam peluru bercakap. Saya kena kejar. Sejam saja kan. Kita ada setengah jam lagi insyaAllah. Baik. Kita tengok kat sini. Sebab kita ada rekaman. Kalau tak ada rekaman, jenuh juga kan. Okey. Kat sini dah selesai. Baik. Ini dalam bentuk kotak-kotak mudah nak faham. Kalau tadi ayat. Innalillah. Baik. Kalam. Saya kata kalam. Lafaz. Murakkab tersusun. Al-mufid difahami. Bil wad'i, dia ada dua terjemahan. Apa dia? Dengan sengaja dituturkan. Satu lagi, atau kita kata bil wad'i maksud dalam bahasa Arab. Kalam ini yang awal tadi kita bincang. Kata muallif, kata dia al-kalam huwa. Lafaz murakkab mufid bil wad'i. Ini yang kita nak bincang insya-Allah malam ni. Sebab aksam kalam kita dah bincang dah tadi. Yang ni kita nak bincang dulu. Aksam pembahagian kalam isim fi'il huruf kita dah settle dah. Paparan ni bahagian bawah ni dah selesai. Atas ni yang belum selesai. Kenapa Ustaz tak bahas atas dulu? Tak apa. Biar tentu bawah ni kita faham dulu. Kita tahu bahawa di sana ada isim, ada fi'il, ada huruf. Baru kita pergi kepada kalam. Sebab tu saya kata kalau saya bergantung kepada buku tertentu, yang mana saya kena ikut dia punya muka surat demi muka surat, tajuk-tajuk awal, tajuk-tajuk akhir ataupun bab-bab ataupun kata isu-isu tertentu mengikut penilaian penulislah. Kalau saya tak pilih begitu. Saya pilih tahu dulu isim fi'il huruf, lepas itu baru saya patah balik kita bincang bab lafaz yang tersusun, yang diketahui ataupun yang memberikan faedah, maknanya kita boleh faham dan sengaja dituturkan. Baik, kita pergi kepada ini contoh ni saya dah bagi minggu lepas lah. Dekat sini kita boleh tentukan yang mana isim fi'il huruf berdasarkan kepada satu dalam surah Fatihah kita lah kan. Satunya berdasarkan kepada makna. Yang kedua berdasarkan kepada tanda. So makna kita kena buka lah. Kalau Quran terjemahan harfiah tu tengok kat situ. Yang kedua berdasarkan pada tanda. Yang ni ilmu nahwu kita kena belajar. Dan kita dah belajar dah. Tuan-tuan sebenarnya dah belajar dah. Sekarang ni ilmu nahwu. Syabas dan tahniah lah kepada tuan-tuan semua. Dan boleh sebutlah kepada diri sendiri syabas dan tahniah kepada diri aku lah. Sebab dah belajar ilmu nahwu. Mungkin sebelum ni tak ada maklumat, tak ada bayangan ataupun tak ada ilmu, tak ada pendedahan berkaitan tentang ilmu nahwu. Tapi alhamdulillah dah start dah. Dengan belajar al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidul bil wad'i, berarti tuan-tuan dah belajar ilmu nahwu. Ya, baik. Seterusnya ini surah Al-Ikhlas begitu juga. Macam sini, kul. Kita tahu kul. Ini tanda tak ada ni apa gayanya. Lepas tu tengok kamus lah. Kita pun tengok. Katakanlah, oh ini ayat perintah, perbuatan lah. Kita pun kata ini fi'il. Huwa, dia. Ini nama ganti-ganti nama. Kan? Bukan perbuatan. Maka kita kata dia isim lah. Allah lafaz
nama Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Subhanahu Wa Taala, isim zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kata apa? Ini dah tentu dah nama. Ahad, macam ahad dekat sini. Ini makna dia satu. Okey, katalah kita tak tahu maknanya adalah sebagai satu. Apa kita buat? Kita tengok tanda. Apa tanda dia? Tanwin. Tadi kata tanwin adalah salah satu daripada tanda bahawa perkataan tersebut adalah kategori isim. Dekat sini as-samad, sebab apa dia isim? Sebab dia ada alif lam. Okey. Seterusnya kita tengok kuliah hari ni. Tadi panjang-panjang pun baru dah dekat setengah jam lebih kan. Supaya katakanlah ada sahabat-sahabat yang tak berkesempatan, tak sempat pada kata untuk tujuan untuk tujuan kita inilah ulang kaji ke, jadi dengan cara macam ni kita boleh panas sikit. Kita panaskan balik minggu lepas pembahasan yang sebelum ni. Tapi kalau dah semakin banyak nanti saya tak mampulah dan tak wajarlah untuk kita ulang-ulang lagi insya-Allah. Tapi rakaman ada, boleh rujuk rakaman insya-Allah. Baik. Seterusnya kita tengok pada hari ni siri yang kelima, kita tengok alamat isim. Cuba tengok tanwin. Contoh dia adalah alamat isim tanwin. Tanwin bermaksud apa? Iaitu tanwin ini gambaran kepada nun. Gambaran kepada nun. Itu tak apa. Ya. Nantilah saya jelaskan pada sisi yang lain tentang tanwin. Tanwin kita semua tahu insya-Allah kan. Tapi kalau nak tahu secara kata nahunya, insya-Allah kita akan jelaskan. Apa kaedah dia? Sebab nanti kita akan belajar fi'il. Kita kata dia adalah yang berkaitan ganti-ganti. Nun ganti kepada tanwin pada ketika isim mufrad. Tanwin tu kita tahu. Baik. Tanwin contoh dia adalah andadan. Perkataan andad ini kita apa maknanya? Andad ni tak tahu makna, tapi kita tahu dia adalah isim. Nak tahu makna, maka kita buka kamus. Kemudian al-khafdu, tanwin adalah berbaris dua. Kita kata tanwin berbaris dua. Apa dia? Sebab ada berbaris depan tapi ganda dua. Atau berbaris bawah, gandaan dua kali baris tu. Atau berbaris di atas, gandaan dua kali berbaris di atas. Yang berikutnya al-khafd. Al-khafd berbaris di bawah. Al-khafdu. Yang ini kita tahu bahawa bila mana Ibnu Ajurrum menggunakan perkataan al-khafdu, kita tahu dia adalah bermazhab aliran Kufah dalam ilmu nahwu. Sebab ahli Kufah guna perkataan khafad. Dia tak guna jar. Yang guna jar adalah Basrah. Dua-dua ni dia di negara Iraq. Okey, sebagaimana saya katalah dalam ilmu nahwu pun, dalam ilmu nahwu bahasa Arab pun dia ada aliran-aliran dia. Mazhab bermaksud aliran. Contoh al-khafdu dengan al-jarru sama aja. Berbaris di bawah. Contoh mi, bismi. Kita tahu ismi ini kategori isim lah. Berbetulan dengan dia sendiri pun sebutannya isim. Sebab apa kita tahu kalimah ini adalah isim? Sebab ada ba. Satu. Yang kedua adalah ini ba ni huruf jar kan. Yang mim ni berbaris bawah. Allahi, lafaz ini adalah lafaz isim sebab berbaris di bawah. Ar-Rahmani, dia berbaris di bawah selain daripada ada alif lam. Ar-Rahimi, dia berbaris bawah. Isunya adalah al-khafdu. Ya, baik. Al-alifu, sebenarnya baris ni. Ini berada pada hamzah dekat sini. Al-alifu. Okey. Wal lam, alif lam. Wujudnya alif lam adalah tanda kalimah itu adalah isim. Setiap kalimah yang ada alif lam kita kena kata isim. Kalau kita belajar ilmu nahwu, basic ini pun kita fail lagi, pada alif lam pun kita kata fi'il, maknanya kita terlalu lemahlah dan kita tak fokus dalam kita punya pembelajaran tersebut. Baik. Terusnya kita tengok contoh dia dalikal kitabu. Kita tahu bahawa al-kitab di sini adalah perkataan isim kerana wujudnya alif lam. Seterusnya huruf jar. Tadi ini berbaris di bawah, semua di baris bawah, dan di sini dia berbaris di bawah sebab ada huruf jar kat depan. Huruf jar bermaksud huruf jar huruf yang menyebabkan baris bawah. Huruf jar apa maksud dia? Huruf yang menyebabkan kalimah
berbaris di bawah. Kalimah mana? Kalimah selepas dia. Sebab itu dalam terjemahan ini kan, dalam terjemahan okey, yang ini falismu yu'rafu bil khafdi dengan baris bawah, wat tanwini dengan baris tanwin, dengan tanwin. Yalah, dengan tanwin. Maknanya dia berbaris dua, depan ke atas ke ataupun bawah ke. Asal berbaris dua ya adalah menunjukkan kalimah itu Islam. Lepas tu adanya alif lam dan adanya huruf khafat. Bagi alif lam kita tengok adanya alif lam, maknanya terdapat dimasuki oleh alif dan lam di awal kalimah. Permulaan kalimah ada alif lam, itu maksudnya. Kemudian dan wa hurufil khafdi dukhul, maksudnya wa dukhulul alifi, dukhul bermasuk masuk. Masuknya alif lam dan juga masuknya huruf khafat. Waw ini huruf ataf kepada dukhul. Dan masuknya huruf khafat, huruf yang menyebabkan berbaris di bawah. Maksudnya adalah selepas itu ada kalimah yang menyebabkan kalimah itu akan berbaris di bawah. Maknanya kalau huruf alif dan lam berada di awal kalimah, kalau huruf khafat dia berada sebelum kalimah. Ini tanda awal. Dia panggil tanda bagi pengenalan ataupun tanda iaitu melihat kepada awalan dia. Sama ada awalan itu berupa alif dan lam atau awalan itu berupa apa? Huruf khafat. Baik, dia ada juga tanda yang duduk di akhir. Apa dia? Ta sakinah. Ta sakinah adalah merupakan tanda di akhir. Baik, kita pergi dulu. Tadi huruf jar. Baik. Oleh kerana kita bercerita tentang tanda isim, ta ni sakinah macam Ustaz. Ta ni sakinah ialah tanda fi'il. Ta ni sakinah adalah tanda fi'il. Jadi kita berbincang bercakap tentang tanda isim. Jadi ta ni sakinah tak adalah. Baik, ini cerita tentang alamat isim. Baik, seterusnya alamat fi'il. Ini tanda bahawa kalimah tu apa ni fi'il. Satu qad alima kullu unasin masyrabahum. Surah Baqarah ayat 60. Sin. Contoh sin lah macam saya buat tu kan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan kemudahan selepas daripada kesukaran. Allah nak bagi tahu ada je sukar, lepas kesukaran tu terus kemudahan. Mana kita kata terus? Tak susah, kita kata susah lah sekarang, masya-Allah. Dengan COVID dia macam susah lah, susah. Pasti Allah janji lepas sebaik saja. Itu perkataan mungkin terjemahannya lebih sesuai. Sebaik saja berlalunya kesukaran akan ada kelapangan. Sebab Allah guna sin. Allah tak guna saufa. Saufa bermaksud kelak. Lambat lagi. Saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan tahu. Bila? Akhirat besok. Kiamat besok. Dan bila berlaku kata apa ni? Hisab dan sebagainya. Itu lambat lagi kiamat kan. Sekarang ni dunia kan. Lepas tu alam kubur dan seterusnya, alam mahsyar dan seterusnya. Jadi penggunaan saufa untuk menunjukkan kelak tetapi saatnya adalah jauh. Ini nota tuan-tuan yang perlu ambil lah. Tulis sin kelak tapi dekat. Sebaik sajalah, sebaik saja. Sebaik saja. Maknanya selepas satu tu terus saja. Kalau saufa lambat lagi. Lambat laun. Kalla saufa ta'lamun, lambat laun kamu akan mengetahui. Kalau ini saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan mengadakan kemudahan sebaik sahaja kesukaran. Kalau kita nak faham secara umumnya gitulah. Maknanya kalau apa ni tak lama lepas ni, itulah terjemahan dia kan.
sin. Okey, terusnya tanda bagi fi'il adalah ta ta'nis mati. Ta ta'nis mati ni ta maftuhah, bukan ta marbutah. Ta ada dua kan? Hari itu kita dah bincang, ta ada dua. Ta marbutah dengan ta maftuhah. Saya sedang bincang. Oh, dah kuliah tahu yang satu lagi. Ta marbutah. Ta simpul dengan ta apa ni? Maftuhah. Kalau ini dipanggil ta maftuhah, ta yang terbuka. Saya selalu sebut ta sampan lah. Ta sampan kan? Ya. Baik. Ta yang terbuka begini tapi ditanda mati. Tanda mati, wujudnya tanda mati menunjukkan pengkhususan tanda bagi fi'il. Bila jumpa ta mati ya di akhir ta mati di akhir, maka kalimah tersebut adalah fi'il. Baik. Bahasa Arab ini istimewanya ataupun sifat khusus bahasa Arab adalah baris. Ciri khusus bahasa Arab adalah baris. Apabila kita bercakap Arab, jangan lupa berikan baris. Memanglah kalau kita cakap orang Arab, kita rasa macam kita baca buku lah. Tapi kalau nak pandai bahasa sebenarnya, kena buat macam itulah. Ana maliziyun. Boleh kita kata ana malizi, matikan ujung. Tapi sifat mati wakaf munasabah lah. Tetapi kalau kita hidupkan lebih baik supaya kita faham. Kita lah di peringkat belajar ni lebih penting cara-cara macam tu. Kalau mati dia menunjukkan fi'il. Nampak? Inni a'udzu berbaris, birrahmani berbaris, minka berbaris, in ini haraf, kunta ta ni nampak tak? Berbaris. Dia bila berbaris saja dia bukan fi'il. Inilah kalau kita kira lah, kunta kan antalah. Taqiyan nampak berbaris. Ta'lamuna dia berbaris. Yusran berbaris. Ada ketika macam ini. Qad dia qad ini huruf lah. Kan? Qalat ta. Ta ta'nis ini adalah ciri khusus kepada fi'il. Ta ta'nis ciri khusus menunjukkan perkataan itu adalah fi'il, perbuatan. Dan perbuatan itu adalah kategori mati. Baik. Seterusnya, ini cuba tengok teks dalam buku pelajar-pelajar di Pusat Bahasa Arab Yayasan Bushra sekarang. Dia belajar salah satunya semester kedua adalah nusus. Okey, khafat. Ada orang tanya, Pak Ustaz, apa beza khafat dan tanda khafat? Tanda khafat. Rafa', nasab, khafat, jazam. Yang tu panjang. Tanda khafat baris bawah lah. Tetapi ada tanda khafat berbaris di bawah lah. Kan? Tetapi ada juga tanda khafat buang nun. Buang nun pula dah. Ya dan nun. Minal yaumaini. Minal yaumaini contohnya. Minal yaumaini. Jadi ya dan nun itu adalah tanda khafat. Tak apa, nanti saya tak nak sentuh dulu. Yang tu insya-Allah bila kita belajar rafa', nasab, khafat, jazam itu lebih sesuai untuk kita sebut atau bincangkan. Minta maaf ya. Nanti saya ataupun saya catatkan dekat channel Telegram. Boleh ingatkan saya nanti. Walau bagaimanapun, ini teks daripada buku yang ditulis oleh Maulana Abu Hassan Nadwi. Nama dia Al-Qira'atul Rashidah. Al-Qira'atul Rashidah. Sebuah buku yang memang dijadikan sebagai buku untuk memperkasakan bahasa Arab di benua kecil India. Kalau sistem Deobandi, memang antara buku dia akan guna buku qiraah Al-Qira'atul Rashidah. Satu lagi buku yang selalu digunakan yang juga merupakan karangan Imam Abu Hassan Nadwi ni. Sekarang orang panggil dia imam kan. Banyak nasihatnya. Al-Alim Al-Syaikh lah. Dia tulis nama dia Al-Qisasun Nabiyyin lil Atfal. Kisah cerita-cerita para nabi, para anbiya
untuk kanak-kanak. Bahasa dia sangat cantik. Contoh dia sebut qabla ayyamin kathiratin jiddan. Saya dulu masa saya belajar dengan guru saya almarhum Ustaz Syakri. Ustaz Syakri ni dia meninggal, sahabat saya. Dia orang yang tak pernah belajar bahasa Arab. Dia lepasan juga ITM, ada semangat bahasa Arab. Dia pergi ke Mesir, belajar dekat American University dalam 2-3 tahun, lepas tu dia balik. Dan dia mengajar pula bahasa Arab. InsyaAllah. Baik. Rahimahullah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa akrim bihi. Baik. Okey, kaifa aqdi yaumi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimah kat sini. 3 ya Ustaz, 4 iaitu ya. Ya. Setiap 4 kalimah ini kita kena tentukan kaifa ni isim ke fi'il ke huruf. Aqdi ni isim ke fi'il ke huruf. Yaumi isim ke fi'il ke huruf. Sama ada kita mengkategorikan tu berdasarkan kepada makna yang kita tahu atau berdasarkan kepada tanda. Macam mubakiran, isim ke fi'il ke huruf? Dia adalah isim. Sebab apa? Tanwin fi. Ini huruf jar. Huruf khafat. Apabila huruf khafat, tanda dia wadukhulil khafdi. Wadukhulil hurufil khafdi. Kan? Dukhul huruf khafat. Kan? Wa hurufil khafdi. Ayat tadilah. Wadukhulil alifi wal lami. Wadukhulil wa hurufil khafdi. Di situ ataf wadukhuli hurufil khafdi. Baik. Setiap perkataan yang didahului oleh huruf jar atau huruf khafat, sama lah tu. Kalau Kufah sebut khafat, Basrah sebut jar. Huruf jar iaitu selepas kalimah itu adalah isim. Kita tahu ini adalah isim sebab ada fi. Kita tahu ini adalah isim sebab ada fi, dan selain itu dia ada alif lam. Kalau tak ada alif lam pun kita kata ini adalah isim sebab ada fi. Ini isim juga, ya. Okey, tak apalah. Seterusnya saya tak nak terjemahkan ni, cuma nak bagi tahu tanda-tanda yang ada. Okey, next. Ini baru masuk penjelasan pada ini. Baik, tadi dah ada kan? Inilah. Okey. Kemudian sebenarnya isu ni masih lagi yang rentetan sebelum ni. Kalau nak betul kuliah hari ni yang kita nak belajar. Ini dia. Alhamdulillah, baki masa ada 10 minit. Okey. Al-kalam indah ulama'in nahwi. Kalam. Tadi kita sebut al-kalamu huwal lafdhu. Al-kalam bicara. Pertuturan. Kalam. Indah di sisi. Ulama kata pakar lah. Kalau ulama di sini pakar. Kalau dalam bidang fiqh, ulama fuqaha lah. Pakar-pakar dalam bidang fiqh. Baik. Kemudian an-nahwi, tata bahasa Arab lah, ilmu nahwu. Jadi kalam di sisi pakar bahasa Arab. Rahimahumullah. Ulama-ulama itulah. Apa maksud kalam? Kita kata tadi apa? Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dia hurai. Sekarang ni kita nak hurai. Kalam dikatakan lafaz murakkab mufid bil wad'i. Kita kata kalam lafaz yang tersusun, yang berfaedah dengan sengaja dituturkan. Baik, ini yang kita nak bincang sekarang. Cuma saya tak sempat nak bentuk dia dalam bentuk perkataan Melayu. Nantilah kalau minggu depan ataupun besok ke sekejap kita tengok bagaimana. Tapi hari Sabtu lah besok kita nak tengok sembang-sembang lebih. Dalam malam besok insya-Allah kita kita belajar cakap Arab. Cuma saya tak jumpa Arab lagi. Syekh Khalid kita tengok dulu kalau dia sudi bersama dengan kita insya-Allah. Baik. Saya cadang nak bawa orang lain. Tapi last minute besok tengoklah. Ada sahabat saya daripada Arab di Turki sekarang. Mungkin saya akan dapat bercakap dengan dia mungkinlah. Okey. Apa kata para pakar-pakar bahasa Arab? Kalam. Kita dah bincang isim fi'il huruf, apalah kalam Ustaz? Isim fi'il huruf adalah konten kepada kalam. Jadi senang sikit saya cerita. Kita dah faham konten,
Apa konten isim fi'il huruf? Sama ada nama, perbuatan atau kata sendi ke whatever lah kita boleh letakkan. Nak bagi nampak isim fi'il huruf. Jadi isim fi'il huruf adalah merupakan konten, adalah merupakan isi kepada kalam. Akhir kalam, apa maksud akhir kalam? Akhir kalam, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Akhir kalam berarti akhir bicara, akhir percakapan. Pegang tu dulu. Kalam bermaksud apa? Dalam bahasa Melayu pun percakapan, bicara. Okey, sekejap tu sekejap. Saya tidur lah. Okey, kita sambung lagi. Baik, sekarang ini kalam adalah lafaz. Ya, ingat isim fi'il huruf adalah konten, isi kepada kalam. Isi kepada kalam. Kalam tu sendiri apa? Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang difahami, sengaja dituturkan. Senang kan? Saya dah cerita dah. Isim fi'il huruf tuan-tuan dapat dah apa benda dia. Isim fi'il huruf ini lah yang tuan-tuan sebut. Tuan-tuan sebut itulah dia. Jadi yang tuan-tuan sebut ini dia perlu diertikan, difahami secara bahasa Arab, secara tata bahasanya, secara grammarnya, secara kaedahnya. Nampak tak? Secara kaedahnya. Yang sukar dia di peringkat awal nak memahamkan student lah tentang kalam. Sini cabaran. Saya gunakan pendekatan, saya letakkan dulu konten. Baru saya present balik kepada pengenalan. Jadi isim fi'il huruf adalah kalam. Dan kalam itu apa? Iaitu suara. Lafaz adalah suara. Murakkab tersusun. Mufid berfaedah. Maknanya apa? Difahamilah. Bil wadai sengaja dituturkan. Atau satu lagi terjemahan di dalam bahasa Arab. Baik. Kita pergi satu-satu. Lafaz ini saya baca, tuan-tuan letaklah baris ya. Minggu depan ataupun malam besok kalau sempat saya salin dalam bentuk tulisan Melayu. Huwa lafaz. Lafaz ni lafaz Melayu juga kan? Sebut lafaz. Tapi bahasa Arab disebut lafaz. Lafaz Melayu tu diambil daripada bahasa Arab. Okey, lafaz huwa ia adalah as-sautu suara. Al-mustamilu yang mengandungi al-mustamilu ala. Ini dua kalimah ni tuan-tuan gariskan, letakkan terjemahan mengandungi. Ba'dil hurufi al-hijaiyati. Ba'di sebahagian. Al-huruf huruf al-hijaiyah hijaiyah. Apa huruf hijaiyah? Alif bata sampai ya. Saya ulang. Lafaz kalam adalah lafaz. Yang pertama, dia mesti berbentuk lafaz. Lafaz tu, apa lafaz ni Ustaz? Dia adalah suara. Yang dimaksudkan dengan lafaz ni kalau orang India baca buku atau bercakap lafaz juga kan. Orang Melayu pun lafaz juga kan. Ini menurut pakar bahasa Arab yang mereka maksudkan dengan lafaz itu adalah suara yang mengandungi sebahagian huruf hijai. Ingat, mengandungi sebahagian huruf alif ba ta. Maknanya apa? Maknanya
lafaz yang diambil kira ini adalah lafaz bahasa Arab. Sebab tu bil wad'i ini ada yang menterjemahkan dengan dalam bahasa Arab. Ya. Selain daripada terjemahan yang biasa macam dekat sini, dia sebut bil wad'i dengan sengaja dituturkan. Tak apalah, dua-dua tu betul. Saya ulang balik, lafaz. Kalam adalah lafaz. Apa maksud lafaz? Mengikut kefahaman dan kemahuan pakar-pakar bahasa Arab. Apa maksud dia? Maksudnya adalah suara yang mengandungi sebahagian huruf hijai. Contoh, misaluhu, contohnya qara'tu an-nahwa. Qara'tu, nampak tak? Qara'tu an-nahwa, ni contoh dia. Jadi bila saya sebut sekarang ni kan, qara'tu nahwa, tuan-tuan dengar tak? Dengar. Apa yang tuan-tuan dengar tu, itu adalah kalam. Sebab apa kalam? Sebab dalam sebutan saya, suara. Dalam suara saya, yang suara saya tu, dia mengandungi huruf-huruf hijaiyah. Bukan semua, sebilangan. Sebab tadi kata ba'di. Sebahagian huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah ni? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai. Sampailah ya. Baik. Boleh? Okey. Bermaksud, lafaz yang disebut mengandungi sebahagian daripada huruf-huruf ni. Contoh, saya kata ana. Ana bermaksud saya. Dia adalah lafaz. Yang mana kalimah ana ini, dia adalah suara yang terdiri daripada alif, nun, dan alif. Hamzah, nun, dan alif. Ana. Sebab tu ana adalah lafaz menurut pakar-pakar bahasa Arab. Sebab apa lafaz? Sebab mustamil ala ba'dhi hurufil hijaiyah, mengandungi sebahagian daripada huruf alif bata. Alif bata sampai ya. Sebahagian dia, contoh kalimah ana, yang mana dalam bahasa Arab dipanggil saya. Dia terdiri daripada hamzah dan juga nun dan juga alif. Apa beza hamzah dengan alif? Alif ni tak ada baris. Ana. Sukun. Baik. Kalau anta terdiri, dia adalah lafaz. Terdiri daripada apa? Alif, hamzah, nun dan ta. Kan? Madrasah adalah lafaz. Terdiri daripada apa? Mim campur dengan dal, campur dengan sin, campur dengan ra, campur dengan ta marbutah. Dekat sini ta tak ada, ta marbutah lah. Kan? Jadi bila dah campur-campur tu membentuklah perkataan madrasah. Jadi madrasah, ana, anta, ini adalah lafaz. Sebab apa kita kata lafaz? Sebab dia mengandungi, dia adalah suara. Suara. Yang mengandungi sebahagian. Huruf mana? Huruf hijaiyah. Baik. Kalau sekiranya ABC, Ustaz, ABC. Dia bukan lafaz. Dia bukan lafaz. Tapi suara, Ustaz, betul. Dia adalah suara. Tapi tidak diperakui sebagai lafaz mengikut para pakar ahli bahasa Arab. Tuan-tuan. Baik, ya? Baik. Yang ni saya slow sikit. Slow sikit tak bagi tuan-tuan faham. Boleh, ya? InsyaAllah. Jadi, contoh dia qara'tu adalah terdiri daripada qaf, ra, hamzah, ta, alif, lam, nun, ha, waw. Ini orang panggil, bila saya kata qara'tu nahwa, ini adalah lafaz. Sebab apa? Sebab suara. Ustaz, kalau Ustaz tak katalah kita baca buku. Kita baca buku atau kita baca tulisan ni. Dia ni lafaz ke? Dia tidak lafaz. Itu macam mana pula Ustaz? Nanti saya cerita. Kenapa lafaz yang diambil kira? Tulisan tak diambil kira. Bahasa isyarat tak diambil kira. Bahagian bawah ni nanti. Al-khat garisan. Kitabah penulisan. Isyarah tanda isyarat. Contoh, kita selalu bagi tanda isyarat bagus macam mana? Kita angkat
Kita genggam jari-jari kita, kita angkat ibu jari. Tu tanda bagus. Itu kalam ke? Dia bukan kalam. Sebab apa? Sebab dia bukan lafaz. Bukan lafaz. Okeylah, saya sebutkan dekat sini. Sebab apa perbincangan lafaz merupakan syarat? Lafaz merupakan syarat ataupun sesuatu yang diletakkan, ditentukan oleh para pakar bahasa Arab. Sebab apa? Sebab saya sebut tadi, bahasa Arab pengkhususan dia, khususiyah, ciri khusus dia adalah baris. Contoh saya kata, kalimah mustaghfir. Ini saya kata, saya tulis ya. Tuan-tuan, saya tulis sekarang ni kalimah mustaghfir. Perkataan ini. Ini saya tunjuk. Kesan dia. Bila kita kata, apa beza Ustaz? Kalimah apa ni sebutan dengan tidak sebutan. Mana kita nak tahu betul salahnya? Kalau sekiranya semata-mata tulisan. Okey, sekarang ni kalimah sebagai contoh, mustaghfir. Min sinta ghain farah. Berapa bacaan kita boleh baca? Kita boleh baca dengan mustaghfirun. Orang yang memohon kemaafan. Tetapi kita juga boleh baca dengan mustaghfarun. Sesuatu yang dipohon keampunan. Sesuatu yang dipohon kemaafan darinya. Jadi bila kita sebut mustaghfirun, mustaghfarun, kita nampak kan? Kita boleh kata ia adalah dua makna yang berbeza. Isim adalah isim lah. Kan? Dia adalah isim, betul isim, tetapi makna yang berbeza. Dan i'rab ini dia akan bergantung kepada makna yang nak diberikan. I'rab, analisis. Sebab saya sebut awal ni, kita belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni adalah satu ilmu yang kita nak gunakan di dalam memastikan bahawa bahasa Arab kita betul. Betul atau salah di dalam bahasa Arab bergantung kepada baris yang kita berikan. Kalau kita kata, saya memohon ampun kepada Tuhan saya. Ana mustaghfirun ila rabbi. Saya memohon keampunan dari Tuhan saya. Kalau saya gunakan kalimah mustaghfarun, ana mustaghfarun ila rabbi, tak masuk, tak betul maknanya. Saya dimohonkan keampunan kepada Tuhan saya. Tak kena ayat. Ana mustaghfirun, dia tak boleh baca dengan mustaghfarun. Siapa yang akan tentu ni? Inilah dia ilmu nahwu. Sebab apa? Sebab dia akan menentukan baris mustaghfi ataupun mustaghfar. Kalau tidak, macam mana kita nak tentukan? Kalau sekiranya berdasarkan semata-mata kepada tulisan, kita boleh baca mustaghfirun, mustaghfarun. Jadi bahasa Arab ini adalah berdasarkan kepada apa? Baris. Maka baris itu kita nak tentukan daripada mana? Daripada sebutan lafaz. Daripada sebutan lafaz. Okey, nanti kita sambung lagi, insya-Allah. Baik. Al-murakkab, murakkab berarti tersusun. Al-murakkab berarti tersusun. Apa maksud tersusun? Baik, dia begini. Sekarang ni lafaz kita ertikan apa? Suara yang keluar, yang mana suara itu mengandungi sebahagian huruf hijai. Contoh kita kata ana, suara kan? Dia mengandungi, terdiri daripada apa? Alif, hamzah, nun, alif. Zahibun. Zahibun. Ya, ataupun kita kata ana azhabu. Azhab. Ya. Dia azhabu, tadi ana dah lafaz. Azhabu lafaz juga. Sebab apa? Sebab azhabu adalah kalimah yang mana adalah suara yang mana terdiri daripada hamzah, zal, ha dan ba. Okey. Saya kata apa? Kalau tuan-tuan rasa susah lah tuan-tuan, tak perlu sabar. Saya dah pesan. Belajar bahasa Arab, kena sabar. Ana
Adhabu ila al-madrasah. Baik. Kita baca inna, anna, ana, unna. Macam-macam lah kita boleh baca kan? Sebab tak ada baris. Kalau sekiranya anak tak sebut, semua orang boleh baca macam-macam. Adhabu, idhab, idhab, adhab, adhabu, idhab. Macam-macam lah boleh baca sebab tak bunyi kan? Ila, ili, ala, kan? Al-mudarrisah, madrasah, mudrasah, semua boleh baca. Betul tak? Nak tahu betul tak betul, salah ke betul, kita kena guna kaedah. Kita kena guna Allah. Kena guna kaedah yang kat sini ni. Ana azhabu ila madrasah. Sikit saya sudahkan dengan ini insya-Allah. Ana azhabu ila madrasah. Murakab. Kita nak cerita murakab ni. Ana azhabu ila al-madrasah. Okay. Kalau tuan-tuan rasa saya terlalu cepat, minta saya ulang, saya boleh ulangkan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Tapi bagi kesempatan saya dulu untuk buat penyampaian. Baik. Yang dimaksudkan dengan murakab adalah perkataan ana digabung dengan perkataan azhabu. Saya kata dekat sini ana. Okey. Ana campur dengan azhabu. Campur dengan ila. Campur dengan madrasah. Ini yang dikatakan murakab tersusun. Lafaz yang tersusun. Lafaz ana lafaz, adhabu lafaz, ila lafaz, madrasah lafaz. Sebab apa kita kata ana adhabu ila madrasah? Lafaz. Betul lah lafaz. Sebab apa? Sebab dia adalah suara. Ana sebut tadi ana kan keluar suara. Yang mana suara itu terdiri daripada huruf hijaiyah, terdiri daripada sebahagian, bukan semua. Ni ada 3 je, ini ada 4, ini ada 3, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi setiap suara itu apabila digabungkan dalam bentuk susunan, maka dia dianggap sebagai lafaz. Dia dianggap sebagai kalam. Dia dianggap sebagai kalam. Jadi kesimpulan dia apa? 2 ni dulu kita belajar malam ni. Kalam adalah lafaz yang tersusun. Lafaz kena fahamlah. Yang dimaksudkan dengan lafaz adalah lafaz yang mengandungi huruf hijaiyah, iaitu alif battah. Kalau selain daripada tu tidak diambil kira oleh pakar-pakar bahasa Arab. Kita kena tahu, kita belajar sekarang ni adalah tata bahasa Arab. Jadi berkait dengan bahasa Arab. Baik. Kemudian lafaz tersebut dia mesti tersusun. Ana adhabu ila madrasah. Saya, anak saya. Adhabu pergi. Ila ke. Al-madrasah sekolah. Jadi yang kita belajar isim fi'il huruf ini adalah konten kepada kalam. Isi suara tu, isi yang tersusun tu adalah terdiri daripada apa? Isim atau fi'il atau huruf. Isim campur isim atau isim campur fi'il campur huruf, campur isim. Dan begitulah seterusnya. Kemudian al-mufid boleh difahami dengan baik. Yang ini insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Saya rasa malam besok kalau saya nak sentuh sikit mungkinlah. Kalau tidak kita jumpa pada minggu depan insya-Allah. Dan perbincangan seterusnya
Mungkin saya akan buat maknanya nanti saya akan pilih pendekatan. Kalau ada sahabat-sahabat yang perlukan penjelasan lanjut untuk memahami kalam, dan memang kalam ni antara benda-benda yang awal lah yang tuan-tuan akan rasa macam sedikit keliru ataupun payah nak faham. Sabar, nanti tuan-tuan akan nampak ke depan, ke depan akan nampak insya-Allah perbincangan ini. Tapi kalau selagi tuan-tuan perlukan bantuan, saya akan bantu insya-Allah sekadar yang dapat, sekadar yang mampu oleh saya insya-Allah ya. Baik. Sekadar itu dulu untuk pertemuan malam ini. Moga-moga ada manfaat besarnya untuk kita dalam kita memahami bahasa Arab yang seterusnya merupakan sebahagian daripada tuntutan agama kita insya-Allah. Ya, dengan niat yang ikhlas, dengan usaha yang diberikan sedikit sebanyak oleh Allah Subhanahu taala kepada kita selain daripada kemampuan. Malam ni malam minggu, orang tengok TV, bersenang-senang dengan keluarga sebagainya, tapi syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua atas kesungguhan, atas kemahuan, atas desakan yang kuat dalam diri kita masing-masing untuk kita faham agama kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf daripada saya atas segala kekurangan diri. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Zat. Syukran. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa pada besok insya-Allah.